Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan nikmat usia dan kehidupan sehingga kita dapat bertemu pada malam ini. Seterusnya salawat dan salam buat junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah berdakwah, berjuang dan juga berjihad demi untuk menyampaikan Islam kepada kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermula dengan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ada beberapa siri dan di antaranya siri yang berada di tangan kita ini cetakan Pustaka Salam, dan kita akan masuk ke dalam bab yang pertama yang dinamakan sebagai bab jual beli. Dalam bahasa Arabnya disebut al-bay'. Dalam bahasa Arabnya disebut al-bay'. Kita memulakan perbincangan kita dalam bahagian muamalat ini dengan menyebut dan membincangkan masalah al-bay', masalah jual beli, ialah kerana inilah perbincangan yang utama dalam perbahasan muamalat, perbincangan yang paling utama sekali, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pun Allah Subhanahu wa taala menyebut al-bay', wa ahallallahu al-bay'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Dan dalam jual beli itu nanti ada pelbagai perbahasan, ada pelbagai perbincangan. Dan oleh kerana itu, kalau kita membaca mana-mana kitab muamalat, perbincangan yang pertama ialah kitab al-bay', iaitu bab jual beli. Dalam mana-mana penulisan ilmu fiqh, bahkan sebenarnya dalam ilmu-ilmu yang lain pun termasuklah tafsir, hadis, dan yang paling utamanya ilmu fiqh, sebelum membincangkan apa-apa tajuk, maka para ulama akan mendatangkan makna, mendatangkan uraian kepada tajuk yang akan dibincangkan. Sebagai contoh, pada hari ini, pada malam ini, kita akan membincangkan tentang al-bay', jual beli. Maka dalam kitab ini dia menyebutkan kepada kita maksud al-bay' dari sudut bahasa, maksud al-bay' dari sudut istilah. Maksud al-bay' dari sudut bahasa, pada muka surat 1195, buka tu dah 1000 dah, banyaklah kita belajar. 1000 muka surat dah kita belajar. Disebut di sini al-bay', iaitu jual beli. Daripada segi bahasanya ialah pertukaran
didatangkan kepada kita dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Antaranya, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta benda mereka, dan sebagai balasan kepada jiwa raga kita, harta benda kita yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Berlaku pertukaran di situ. Allah Ta'ala minta daripada kita semua apa dia? Jiwa raga kita, harta benda kita yang kita miliki, serahkan ianya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai ganti Allah Ta'ala bayar kembali dengan apa? Dengan syurga. Berlaku pertukaran di antara nyawa, harta benda kita dengan syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ini dari sudut bahasa sebagai jual beli. Sedangkan sebenarnya kalau kita tengok, tak berlaku pun jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari sudut bahasa berlakunya pertukaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Oleh itu bergembiralah dengan jual beli yang kamu telah jalankan itu. Sama juga jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertukaran yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa lagi ayat Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang saya tidak bercadang untuk membahaskan kesemuanya. Cukup sekadar kita mengetahui bahawa al-bai' dari sudut bahasa ialah tukar barang dengan barang, tukar sesuatu dengan sesuatu. Nanti kita akan bincangkan al-bai' dari sudut istilah, jual beli dari sudut istilah. Mungkin ada yang akan tertanya-tanya apa itu istilah. Sebelum ini pun kerap dibincangkan kepada kita. Sebagai contoh, Sahibus Sama'ah, di mana mufti datangkan dengan contoh salat dari sudut as-salat, dari sudut bahasa ialah doa. Dari sudut istilah dia ada perbuatan yang khusus, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yaitu kita namakan sebagai salat, kita namakan sebagai sembahyang. Jadi ini dimaksudkan dengan istilah ialah penggunaan seharian kita. Penggunaan para ulama bila mana dikatakan baik, maksudnya apa? Itu yang dimaksudkan dengan istilah. Maka dari sudut istilahnya ialah pertukaran harta dengan harta. Mungkin ada yang tertanya-tanya ataupun mengatakan bahawa apa bezanya tukar sesuatu dengan sesuatu dengan tukar harta dengan harta, apa bezanya? Yang belakang itu disebut dengan pemilikan yang kekal, mungkin boleh faham. Tapi apa bezanya di antara pertukaran harta dengan harta dan pertukaran sesuatu dengan sesuatu? Apa bezanya? Maka di sinilah perbezaannya nanti yang akan membezakan di antara jual beli dari sudut bahasa dan jual beli dari sudut syarak. Jual beli yang diterima pakai oleh syarak. Sebagai contoh, bila mana kita kata harta, maka nanti kita akan bahaskan apakah itu harta. Bila mana kita maksudkan sebagai jual beli, maka dia kenalah berlaku harta dengan harta. Bukan sekadar barangan, tetapi dia adalah harta dengan harta. Barulah dianggap sebagai berlakunya proses jual beli. Kita ada duit, kita tukarkan duit kita dengan keperluan harian kita. Duit itu harta. Keperluan harian yang kita nak beli itu juga harta, yang dimiliki oleh penjual. Tetapi ada sebahagian yang dimiliki
Di antaranya ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Haram itu kerana zat dia ataupun kerana kaedah pemilikan dia didapati diperolehi dengan cara yang haram, maka itu bukan harta. Maknanya bila mana kita nak sebut jual beli pada pandangan syarak, harta hendaklah bertukar dengan harta, duit hendaklah bertukar dengan kereta, duit hendaklah bertukar dengan rumah, duit hendaklah bertukar dengan pakaian, duit hendaklah bertukar dengan peralatan. Peralatan itu pula harta. Kalaulah peralatan itu, kereta itu, motosikal itu sesuatu yang dicuri, tidak dianggap sebagai harta. Dari sudut bahasa betul berlaku jual beli, tetapi dari sudut syarak kita tidak menganggap perkara yang seumpama itu sebagai jual beli. Nanti kita akan sebutkan kalaulah berlaku jual beli, duit yang kita miliki ini harta milik kita, tetapi kita membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak berlaku kot. Apa contoh dia? Sesuatu yang diharamkan. Kita pergi beli, bukan kita lah, orang lain. Pergi beli arak. Dia pergi kedai, dia pergi beli arak. Dari sudut bahasanya, kalau kita tanya orang ramai, dia akan beritahu ini merupakan suatu bentuk jual beli. Tetapi dari sudut syarak kita kata ini bukan. Kenapa? Arak sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi beli apa lagi yang diharamkan? Ada banyak sebenarnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada secara kerana zat dia sendiri, sebagai contoh anjing, sebagai contoh khinzir, babi. Perkara-perkara yang mukhaddirat, yang dadah. Dia beli dadah. Dari sudut bahasa betul beli, tetapi dari sudut syarak kita tidak menganggapkan perbuatan itu sebagai jual beli. Maknanya kalau dia jual dadah, usaha berjaya, banyak dia boleh jual. Mula-mula buat promotion bagi bukan buy one get one free terus free terus. Lepas tu dia stop sekejap, nak tengok orang dah mula pening kepada, dia pun jual. Really stop, banyak permintaan. Jadi jangan ingat orang ekonomi sahaja yang tahu teori ekonomi. Kadang-kadang orang-orang yang terlibat dalam industri yang seumpama ini pun mereka belajar kehebat daripada orang ekonomi lagi. Dipandai kawal sebab dia. Maka ini tidak dianggap sebagai jual beli, walaupun dia mendatangkan kekayaan, walaupun dia mendatangkan keuntungan, walaupun dia mendatangkan hasil yang lumayan. Maka kena bezakan di antara jual beli pada pandangan mata syarak dan jual beli pada pandangan mata manusia. Jual beli pada pandangan mata manusia asal bertukar barang sahaja sudah dianggap sebagai jual beli. Pada pandangan syarak, dia ada syarat-syarat dia, harta hendaklah bertukar dengan harta. Kalau ada sesiapa yang terlibat dengan penternakan, lembu, kambing, apa lagi, ayam, binatang ini dia akan mengeluarkan najis. Binatang ini dia akan mengeluarkan najis. Najis ini tidak boleh dijual beli. Najis ini tidak boleh dijual beli. Kalaulah kita jual beli dia kerana najis, tak. Tapi kalau bila mana dia bertukar sifat dia daripada najis kepada baja, maka pada waktu itu boleh dijual beli. Boleh dijual beli. Tapi kalau kerana dia najis, tak boleh. Najis tidak boleh dijual beli. Perkara-perkara yang haram tidak boleh dijual beli. Ini mukadimah dia. Jadi bila kita faham begitu, maka hendak dibezakan di antara jual beli yang diterima pakai oleh syarak dan jual beli yang tidak diiktiraf oleh syarak. Yang diterima pakai oleh syarak bila mana kita buat dengan kesedaran, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan dengan tujuan kita untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, nescaya jual beli yang kita buat itu akan dapat pahala. Walaupun benda itu kita buat setiap hari. Tapi kadang-kadang jual beli itu
tidak memenuhi rukun dan syarat dia, bercanggah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatik dia akan menjadi sesuatu bebanan dosa kepada orang yang terlibat dengan jual beli yang seumpama ini. Maka ini perbezaan di antara jual beli yang diharuskan oleh syarak dan jual beli yang tidak diharuskan oleh syarak. Yang kita nak bincang setelah daripada ini hanyalah jual beli yang diharuskan oleh syarak sahaja. Dalam masa yang sama kita akan ceritakan juga beberapa bentuk jual beli yang diharamkan. Ada yang haram, ada yang makruh. Setelah mana kita tahu apa yang dimaksudkan dengan jual beli, kebiasaannya kita akan tengok dalil dia. Yang dimaksudkan dengan dalil ini ialah petunjuk. Bila mana kita sebut jual beli ini harus, dalam ilmu fiqh yang menetapkan harus, haram, halal, makruh dan seumpamanya bukan kita manusia, tetapi yang meletakkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa yang terhasil daripada kedua-duanya ini. Sebab itu kena beringat bila mana kita nak menjatuhkan hukuman, nak menjatuhkan sesuatu hukuman, apatah lagi hukum itu ialah hukum syarak. Kita nak kata tak boleh buat begini, kita nak kata boleh buat begini, kita nak kata ini sunat, ini haram, ini wajib dan seumpamanya, maka di sebalik perkataan kita itu dia kena ada dalil, dia kena ada petunjuk. Dan dalil yang paling utama yang dimiliki oleh kita umat Islam ialah Al-Quran Al-Karim. Jadi bila mana kita bincangkan tentang kontrak jual beli, dalil yang paling jelas yang berada di hadapan kita ialah bila mana kita buka Al-Quran Al-Karim pada ayat surah Al-Baqarah, ayat yang ke-275, menyebutkan kepada kita wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini ayat yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Halal dan jual beli halal. Riba sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang akan kita bincangkan selepas daripada tajuk jual beli. Kita bincangkan tajuk jual beli terlebih dahulu. Selepas sahaja jual beli, kita akan bincangkan tajuk riba. Jelas, tak ada lagi kita kata mutasyabihat, sama-sama, tak ada. Jelas. Dan daripada ayat inilah para ulama menyatakan bahawa konsep asal dalam muamalat ini ialah harus. Sebab Allah Ta'ala mulakan dengan keharusan. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah Ta'ala mengharuskan segala bentuk, segala jenis jual beli. Dan yang diharamkan ialah riba. Segala bentuk jual beli, bila mana rukunnya cukup, bila mana syaratnya cukup, maka dia menjadi jual beli yang diharuskan oleh syarak. Maka lahir kaedah yang kita namakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal dalam muamalat ini harus. Sama dulu orang bila mana dia dagang, dia bertukar barang. Berbeza dengan zaman kita hari ini. Hukumnya harus, kerana apa itu jual beli. Hari ini kita bertukar juga, tapi wang ringgit kita tukarkan dengan barang keperluan yang kita nak beli. Hukumnya harus. Ini konsep asal. Mari bentuk perniagaan yang baru, bentuk jual beli yang baru. Kalau dah ada bentuk jual beli yang baru, maka hukum asalnya ialah harus. Walau bagaimanapun di sana terdapat beberapa sarjana
institusi keuangan di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Dia menyatakan bahawa dalam konteks kita hari ini, dunia keuangan yang begitu complicated, dunia perbankan yang begitu rumit dan dikuasai oleh sistem kapitalis dan kemudiannya dipenuhi dengan amalan ribawi, maka amat kaedah al-aslu fil muamalat al-ibahah ini tidak boleh digunakan. Jadi bila mana kita nak masuk urusan-urusan keuangan, kena stop dulu pakai kaedah itu, kena cek dulu. Tidak ada harus, kena cek dulu. Harus baru boleh masuk, harus baru boleh kita bersama, harus baru boleh kita join. Kenapa? Kerana dunia pada hari ini terlalu dipenuhi dengan amalan riba, sehingga kita nak mengambil mudah bahawa apa sahaja yang berada di hadapan kita harus tak boleh. Ini pandangan daripada orang yang terlibat dengan dunia keuangan pada hari ini. Yang dimaksudkan ialah bila mana kita berurusan dengan institusi-institusi keuangan, institusi-institusi perbankan dan seumpamanya, maka hukum asalnya kena kembali balik kepada haram. Yakin halal baru masuk. Adapun urusan kita di pasar, urusan kita jual beli harian, kita jual beli uncik kita, yang ini boleh pakai lagi konsep al-aslu fil muamalat al-ibahah. Yang ini boleh pakai lagi, yang ini boleh pakai lagi. Kemudiannya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Termasuklah batil itu tipu, judi dan yang seumpama dengannya. Dari mana cara yang batil, maka diharamkan oleh syariat. Melainkan dengan jalan perniagaan, dan perniagaan ini hendaklah berasaskan kepada redha. Maka dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa perniagaan disyariatkan, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang ada orang gunakan ayat ini juga untuk mengharuskan perbuatannya. Dia dapat wang, dia dapat keuntungan dari sumber yang haram, dia pun bagi tahu, Ustaz, Allah Subhanahu wa taala sebut la ta'kulu, jangan makan. Sungguh Ustaz, saya tak makan Ustaz. Tapi, ada tapi dia. Apa dia? Saya tak makan Ustaz, tapi saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini. Boleh tak Ustaz? Dia tanya tu, ada yang bertanya sungguh-sungguh nak tanya. Ada yang tanya supaya Ustaz tolong endorse untuk dia. Boleh. Bila mana kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kata jangan makan, maka di situ ada uslub Al-Quran, uslub bahasa Arab. Manusia bila mana dia dapat harta, apa yang dia akan buat? Mula-mula sekali. Perkara apa yang manusia akan lakukan bila mana dia dapat harta, dia dapat duit, dia dapat wang, apa yang dia akan buat? Mula-mula sekali. Keperluan yang paling utama dalam kehidupan manusia, dia akan makan. Dia akan kenyangkan perut dia dulu, selesai daripada perut dia, baru dia akan pergi kepada perkara yang lain. Dan orang akan mati tanpa ada makanan. Nyawa manusia akan terancam tanpa ada makanan. Menunjukkan pentingnya makan dalam kehidupan manusia. Kalaulah makan pun yang melibatkan nyawa kita diharamkan, kita ambil daripada perkara yang haram, apatah lagi nak bersenang-senang, nak bermewah-mewah, nak bersuka-suka dengan perkara-perkara yang haram yang kita perolehi, maka terlebihlah haram. Kita faham macam tu. Jangan faham bila mana Allah Subhanahu wa taala kata jangan makan, kita kata belanja berapa. Jangan makan, saya nak beli kereta Ustaz, boleh tak Ustaz? Tak boleh. Saya nak besar rumah, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Jadi ini di antara beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita keharusan
Nisa ayat yang ke-29, dan ada banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita tentang keharusan jual beli. Yang keduanya, dalil yang keduanya ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang membentuk qauli. Yang kita maksudkan dengan qauli ini ialah Nabi sebut perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ada terlalu banyak hadis yang bersifat qauli. Nabi pesan kepada kita. Nabi SAW tengok para sahabat berniaga, tanya Al-Barra bin Azib dan beberapa orang lagi. Nabi lihat mereka berniaga dan Nabi berikan garis panduan kepada mereka. Kalau nak buat macam ni. Nabi berikan garis panduan dengan berkata-kata kepada mereka. Nabi SAW masuk dalam pasar. Nabi SAW berjalan-jalan di pasar. Kemudian Nabi nampak ada seorang lelaki peniaga yang sedang menjual barang-barang makanan. Nabi letakkan tangan dia pada makanan itu dan Nabi celup tangan dia. Nabi dapati bahawa di sebelah atasnya kering, di sebelah bawahnya basah. Maka Nabi SAW tanya kepada peniaga ini, "Ma balu hadhihi ta'am? Ma baluka ya sahibut ta'am?" Apa cerita ni? Atas kering, bawah basah. Dia pun cerita makanan ni, bijian ini telah kena hujan. Cerita pada Nabi bahawa bijian ini telah kena hujan. Maka Nabi pun beritahu kepada dia, kalaulah kena hujan sekalipun, kenapa kamu tak jadikan yang kering di tempat yang lain, yang basah di tempat yang lain? Sebab apa? Bila mana timbang nanti sudah pasti yang basah lebih berat. Yang keduanya yang basah ini dia akan cepat rosak. Jadi untung banyak lain. Maka Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, dan ini kita namakan dia sebagai hadis qauli. Nabi sebut kepada para sahabat. Di sana ada hadis yang membentuk fi'li. Sebelum kita pergi kepada hadis yang membentuk fi'li, kita baca hadis yang berbentuk qauli. Hadis yang panjang ni. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang pemuda datang berjumpa dengan Nabi SAW dan dia minta sedekah, dia minta bantuan, dia minta pertolongan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, yang kita biasa jumpa dalam hadis ialah Nabi bila mana ada orang minta dengan Nabi, apa yang Nabi buat? Nabi akan bagi. Ini hadis yang kita biasa jumpa. Datang orang tua, datang perempuan, datang kanak-kanak ke rumah Nabi SAW, ke masjid Nabi SAW, minta makanan apa sahaja yang ada di rumah Nabi SAW. Nabi akan serahkan kepada orang yang minta. Dan Nabi tidak pernah kedekut. Sifat Nabi SAW sifatnya ialah pemurah. Tetapi dalam hadis ini berbeza. Kenapa Nabi SAW berbeza dalam hadis ini? Kerana yang datang berjumpa dengan Nabi SAW ini ialah seorang pemuda. Bukannya orang tua, bukannya orang lemah, bukannya orang sakit, bukannya orang perempuan, bukannya orang OKU, tetapi orang muda. Datang berjumpa dengan Nabi SAW dan minta bantuan, minta makanan, minta dinar dan juga dirham. Lalu Nabi SAW tanya kepada pemuda ini, di rumah kamu ada apa? Lalu dijawab oleh pemuda ini, dia ada dua benda sahaja. Harta dia ada dua benda sahaja. Kita tak akan nak bilang harta kita banyak-banyak lah. Apa dia benda dia? Benda dia ada kendi untuk dimasak air. Dia ada selimut, dia ada cadar. Yang mana cadarnya agak besar sedikit. Satu digunakan untuk api tidur, dan yang kedua digunakan untuk selimut badan dia. Dua benda tu sahaja harta yang dia ada. Maka Nabi SAW tawarkan kepada
wasallam, nak berbuat pahala, fastabiqul khairat, berebut melakukan kebaikan. Cerita yang banyak. Lalu bila mana dah dapat beberapa dinar, Nabi SAW suruh pemuda ini balik dan bagi tahu kepada pemuda ini, 1 dinar gunakan untuk kamu beli makan dan minum kamu, keperluan kamu. Separuh lagi gunakan untuk beli tali, gunakan untuk beli kapak. Dan Nabi kata jangan jumpa dengan aku melainkan setelah 2 minggu. Maka pemuda ini pun ikut sebagaimana yang disuruh Nabi SAW. Dan setelah 2 minggu dia bagi jumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan hadis. Nabi menyebutkan hadis ini yang menceritakan sesungguhnya kamu mengambil tali dan kamu ikat kayu api dengan menggunakan tali itu, dan kamu pikul kayu api di belakang tubuh kamu, dan kamu bawa kayu api ini ke pasar dan kamu jual, adalah terlebih baik daripada kamu meminta-minta sedekah. Jadi hadis ini dia ada beberapa hukum yang kita boleh ambil. Yang pertama, tercelanya perbuatan meminta-minta sedekah. Minta sedekah ini bukan setakat kita kata orang minta sedekah. Perbuatan meminta-minta ini dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita ada jumpa kawan-kawan kita, kadang-kadang kita pun sendiri macam itu juga, suka meminta. Tidak suka menjadi orang yang memberi, suka menjadi orang yang meminta. Maka hadis ini mencela orang yang suka meminta-minta. Yang keduanya, hadis ini daripada hadis ini menceritakan kepada kita fadilat orang yang bekerja, kelebihan orang yang bekerja, terutamanya kepada orang muda, kuat, sehat, akal sempurna, tiba-tiba tidak bekerja. Nabi SAW tak beri pun sedekah kepada orang ini, sebaliknya suruh dia bekerja. Bekerja itu adalah jauh lebih baik daripada meminta-minta sedekah. Bukan setakat minta sedekah. Kadang-kadang anak yang dah usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dah tak bekerja, duduk di rumah aja, dia minta bahasa minta semua lah, dia minta, sentiasa minta dengan mak ayah dia. Hari ni RM5, esok RM5, lusa nak keluar jalan banyak sikit RM50, minta saja. Maka hadis ni menceritakan tercelanya perbuatan meminta-minta dan terpujinya perbuatan orang yang bekerja. Dan ini yang dibincangkan dalam kitab syarah-syarah hadis. Tapi saya nak sebutkan bahawa dalam hadis ini ada satu lagi perkara yang boleh kita istinbat, kita keluarkan daripada hadis ini, ialah bagaimana Nabi SAW pada waktu itu dia merupakan ketua negara, dia merupakan pemerintah Madinah Al-Munawwarah, dia merupakan penguasa pentadbir pada waktu itu. Dan sesiapa yang membaca peristiwa hijrah Rasul SAW, dia akan dapati, dia akan nampak gambaran bahawa hijrah Rasul SAW ini ialah peristiwa yang bukan mudah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok hari ini, kalau orang pelarian, macam mana orang pelarian? Hijrah ini, kalau kita boleh gambarkan hari ini, hijrah ini seumpama orang pelarian, orang Syria, orang Palestin, bila mana dia dapat keluar daripada negara dia, apa yang dia ada? Tak ada apa pula. Tak ada apa. Walaupun sebelum itu dia berada dalam negara dia, dia berada di tempat dia, dia seorang yang kaya, dia mungkin seorang yang dihormati, dia mungkin seorang yang dikenali di tempat dia. Tetapi once dia jadi pelarian, tak ada apa. Ini yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang kaya Abdul Rahman bin Auf mari Madinah Al-Munawwarah, tak ada apa. Selai sepinggan. Apa yang nak dibuat dengan selai sepinggan? Bukan takat Abdul Rahman bin Auf, ada ramai lagi di kalangan sahabat
yang kaya-kaya mari ke Madinah Al-Munawwarah tak ada apa. Madinah Al-Munawwarah sungguh pun dia merupakan kota yang kaya dengan sumber bumi, tetapi kalaulah mari terlalu ramai muhajirin, tak ada apa yang boleh dilakukan oleh Nabi SAW. Maka wujudlah apa yang kita namakan sebagai Ahlus Suffah, orang yang duduk menghabiskan masanya di masjid Nabi SAW. Yang duduk di masjid ini, kita nak ceritanya, mereka duduk di masjid bukan kerana suka-suka. Kalau mereka keluar daripada masjid, tak ada tempat tinggal untuk mereka. Orang lain Nabi SAW persaudarakan, tapi ada di kalangan mereka yang Nabi tak mampu untuk nak persaudarakan mereka. Tempat tinggal mereka ialah masjid. Mereka pergi keluar, mereka nak bekerja, tak ada kerja untuk mereka di Madinah Al-Munawwarah. Maka apa yang mereka buat? Nabi panggil mereka duduk di masjid, hafal Al-Quran, belajar hadis dengan Nabi SAW. Maka bilangan Ahlus Suffah terlalu ramai. Ini cerita dia punya penama latar belakang kepada Ahlus Suffah, yang mana pada hari ini ramai di kalangan kita ada kerja kadang-kadang sengaja tinggal kerja nak duduk masjid. Ini salah. Ada kerja kadang-kadang tinggalkan pekerjaan. Nah, kalau tinggalkan pekerjaan tu dia bos tak ada masalah, boleh hidup saja. Kadang-kadang dia bekerja saja pun tinggal. Bos saya kat mana? Rupanya dia duduk iktikaf di masjid. Ini pemahaman yang salah, nampak? Yang pemahaman yang salah. Ahlus Suffah bila mana mereka ada kerja saja, pergi keluar ada kehidupan saja, terus mereka tidak menjadi Ahlus Suffah. Sebab tu kalau kita baca Ahlus Suffah, bilangan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai sehingga tidak dapat dicatatkan sepenuhnya nama mereka. Kenapa? Mereka mari boleh jadi 3 bulan duduk di masjid Nabi SAW, dan selepas 3 bulan mereka keluar jumpa pekerjaan di luar, sehingga akhirnya Madinah menjadi sebuah negara yang ekonominya besar, ada pekerjaan, ada rumah yang dibina. Termasuklah juga dalam hadis ini, istinbatnya ialah bila mana Nabi sebagai seorang pemerintah, Nabi sebagai seorang penguasa negara, maka di antara tanggungjawab seorang penguasa, seorang pemerintah ialah menyediakan, menunjukkan kepada rakyat yang berada di bawahnya bagaimana untuk bekerja. Zaman hari ini orang sebut sebagai menyediakan peluang pekerjaan. Kita ingat orang hari ini sahaja yang bercakap tentang peluang pekerjaan. Di zaman Nabi SAW, Nabi tunjukkan cara macam mana kepada orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah supaya bekerja, tetapi sesuai dengan zaman Nabi SAW. Suruh cari kayu api, suruh cari ikat kayu api, jual di pasar, sesuai dengan zaman Nabi SAW. Dan ini kalau kita terjemahkan dalam zaman kita, maka di antara tanggungjawab penguasa, tanggungjawab pemerintah ialah menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat yang berada di bawahnya. Ini istilah yang seharusnya kita ambil daripada hadis ini. Ini hadis qauli, hadis perbuatan. Ada terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang keharusan jual beli. Di sana ada hadis yang bersifat fi'li. Yang kita maksudkan dengan fi'li ini ialah hadis Nabi SAW buat, perbuatan Nabi SAW. Dan dalam buku kita dia menceritakan hadis anna Nabi SAW ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bermakna hadis yang sahih. Dan hadis ini masyhur. Kenapa hadis ini masyhur? Hadis ini menceritakan Nabi beli makanan daripada seorang Yahudi. Dan hadis ini hebat sebenarnya. Nabi beli makanan daripada orang Yahudi. Kenapa Nabi beli makanan daripada orang Yahudi, tak beli daripada orang Islam? Nak menunjukkan kepada kita keharusan kita bermuamalah, berniaga, berdagang, berurus niaga, berbisnes, walaupun dengan orang yang bukan Islam, walaupun dengan seorang Yahudi. Dan apa yang Nabi beli daripada orang Yahudi ini? Makanan.
Nabi beli makanan. Dan makanan orang Yahudi sembelihan ahli kitab diharuskan kepada kita. Diharuskan kepada kita sembelihannya, termasuk dan juga perkahwinan. Cuma bila tanya-tanya balik, adakah ahli kitab zaman hari ini lah? Itu isu dia. Adakah ahli kitab zaman hari ini? Kalau di Eropah, walaupun mereka mengaku Kristian, tapi kalau kita cek balik, dia orang ni bukan Kristian, dia orang etis. Mereka buktinya etis, tak percaya Tuhan pun. Tak percaya Tuhan pun. Yang pergi gereja ni biasanya kulit hitam. Biasanya kulit hitam. Jarang kita tengok yang kulit putih pergi gereja. Tapi pada IC dia kan Kristian lah. Sebab apa? Dia kena cari agama juga. Sebab apa? Manusia takkan dapat lari daripada agama, tuan-tuan. Manusia takkan dapat lari daripada agama. Sejauh mana dia sombong sekalipun, dia kata tak percaya Tuhan, dia akan cari agama. Sebab apa? Apa sebab dia kan? Kita orang Melayu kalau tak ada agama, agak-agak kita sambut perayaan apa? Ada perayaan Melayu kita ada? Perayaan khusus Melayu kita ada? Tak ada, tuan-tuan. Kita nak juga cari hari raya. Kawan ni dia tak mengaku, dia kata saya dah keluar daripada Islam pun, dah murtad pun, tapi hari raya dia tak ada, tuan-tuan. Dia sambut hari raya. Sama lah juga dengan orang Kristian. Dia tak nak mengaku dia Kristian macam mana pun, tapi dia tetap sambut Christmas. Sebab apa? Sebab manusia ini perlu kepada agama fitrah. Walaupun agama itu hanya sekadar perayaan dia sahaja. Jadi Nabi beli dengan makanan daripada orang Yahudi. Ila ajal, beli pula secara berhutang. Ambil barang dulu, bayar kemudian. Ini disebut sebagai ila ajal, boleh berhutang. Tetapi Nabi SAW tak ambil hutang secara kosong macam tu. Nabi warahanahu dir'an min hadid. Nabi gadaikan baju besi dia. Baju besi Nabi SAW digadaikan kepada seorang Yahudi, menunjukkan bahawa Nabi ada iltizam, keazaman, kesungguhan Nabi. Aku akan bayar ni. Hari ini aku tak ada duit, nanti aku akan bayar. Ini baju besi aku, nanti aku akan laksanakan hutang ini. Takdir Allah Subhanahu wa taala, sebelum sempat Nabi bayar hutang, Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi wafat dalam keadaan berhutang, tak bayar makanan. Dan baju besi Nabi SAW ada pada seorang Yahudi. Sebab itu hadis ini dibincangkan. Maknanya hadis ini memang hadis yang sahih, dibincangkan secara meluas oleh para ulama. Nabi meninggal dunia, Nabi wafat dalam keadaan baju besi Nabi berada pada seorang Yahudi. Para sahabat menyelesaikan hutang Nabi SAW, mengambil baju besi ini dan dikembalikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Jadi ada beberapa hukum pada ini, pada hadis ini. Hadis yang cukup hebat. Harusnya kita bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Apatah lagi kalau dia ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang yang dekat dengan kita, berbanding dengan agama yang lain. Kita namakan mereka sebagai din samawi, agama yang turun dari langit. Mereka percaya pada Nabi Isa, mereka percaya pada Nabi Musa, ditambah dengan kita percaya dan yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Dekatnya hubungan kita dengan ahli kitab, orang Kristian dan juga orang Yahudi. Dan kebencian kita kepada mereka bukan kerana Yahudi, bukan kerana bangsa mereka Yahudi. Seperti mana kita hari ini tidak ada di kalangan kita yang minta dilahirkan Melayu, tak ada. Kelahiran kesemuanya ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai di kalangan orang Yahudi yang sedikit tak suka dengan apa yang dilakukan oleh bangsa dia sendiri. Ini kita nak cerita secara umum. Dan Nabi berhutang, Nabi jual beli dengan orang Yahudi, dan kemudian yang Nabi meninggal dan wafat dalam keadaan tak sempat nak lunaskan hutang ini. Bila mana kita cek tengok kenapa Nabi SAW berhutang dengan orang Yahudi, maka di sana ada suatu pengajaran yang Nabi nak sebutkan kepada kita. Kalau kita cek tengok di kalangan para sahabat sendiri pun di zaman Madinah ini, berapa
berbagai negara umat Islam sudah kaya pada waktu itu. Tetapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berhutang dengan orang Yahudi? Maka ini kita namakan sebagai hadis fi'li. Nabi sendiri buat. Kuat hadis ini, Nabi sendiri yang buat. Dan kemudiannya hadis taqririyah, pengiktirafan, pengakuan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak jual beli yang berlaku di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tak larang. Bila mana Nabi tak larang, maknanya Nabi memperakui. Tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kepada keharusan. Bila mana ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan kepada pengharaman jual beli yang seumpama itu. Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di kalangan sahabat yang tanya tentang jual beli buah yang belum masak. Buah yang belum masak. Mungkin kita di tengah bandar ni tak jumpa pokok dah. Tak berlaku jual beli buah. Yang beli itu yang siap masak dah. Tapi di kampung-kampung mungkin ada. Ada orang pajak siap pokok durian ni. Ni ada berapa. Ada orang yang pajak pokok apa? Pokok duku. Pokok apa lagi? Pokok macam ada pajak. Apa nama, serahkan kepada orang. Ada yang halal, ada yang haram. Buah tak ada lagi, tak petik lagi, tak bawa turun lagi. Tapi dia tengok atas dia, dia kata RM1 boleh? Sepokok. Setuju. Agak-agak harus ke halal ke makruh ke haram. Boleh tak jual beli dia tu? Buah di atas pokok, tak bawa turun lagi. Boleh tak? Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan yang akan datang. Kita cerita je lah. Kita akan ada keadaan yang harus, ada keadaan yang tidak harus. Buah tak masak lagi, tiba-tiba kita dah tetapkan harga, tak boleh. Sebab boleh jadi mari udang itu macam ni, habis bunga-bunga dia, habis tak ada. Tapi buah dah masak dah, tinggal beberapa hari sahaja lagi nak ambil. Tengok atas, ni 500 boleh ni, ataupun ni 2-3 kotak boleh ni, 2-3 bakul boleh ni. Tapi dia kena tengok siapa dia yang menilai. Mari kita orang bandar menilai tak ada lah. Dia kena orang kampung. Dia kena orang kampung, memang kerja dia dah. Setiap tahun itulah kerja dia ambil buah. Memang tiap-tiap hari kerja dia ambil buah. Orang macam ni kita boleh pakai. Dia tengok atas sekali sahaja, dia kata 2 bakul lah, 2 bakul RM500. Okey, boleh pakai. Dengan syarat buah dah masak dah pada waktu itu. Cuma tinggal masa sahaja untuk nak ambil. Maka banyak berlaku hadis-hadis yang seumpama ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tak marah. Nabi tak larang, menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi mengharuskan jual beli. Dan di sana ijma' di kalangan para ulama. Para sahabat pun ijma' jual beli. Di kalangan para sahabat sendiri pun mereka merupakan saudagar. Kalau kita boleh cerita sikit, orang Madinah kepakaran mereka dalam pertanian. Orang Madinah kepakaran mereka dalam pertanian. Orang Mekah kepakaran mereka dalam perniagaan. Sebab Mekah ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Hari ni kita pergi pun tak ada apa-apa, tak ada. Yang ada ni kedai-kedai saja. Kebun tak ada. Saya pun cerita orang Madinah tak sampai lagi. Doa-doa akan sampai. Yang adanya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang Madinah kepakaran mereka ialah jual, dan kepakaran mereka ialah pertanian. Orang Mekah kepakaran mereka ialah jual beli. Sebab tu bila mana kita cek tengok apakah As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dia seorang saudagar biji-bijian. Dia seorang saudagar. Sayyidina Umar saudagar makanan dan juga keju. Dan kalau tanya cari mana ni, apa nama, ada dalam kitab Al-Mu'tamad. Kitab selepas daripada kitab rekaman haji ni, dia ada satu lagi kitab yang baru, penulisnya masih lagi hidup, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhairi. Jadi di antaranya disebutkan bahawa Sayyidina Umar ini seorang saudagar biji, seorang saudagar makanan. Sayyidina Uthman
dalam kitab disebut dia ada perniagaan di darat dan lautan. Maknanya luas perniagaan di Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Ibn Abbas seorang saudagar minyak. Semua mereka ini berniaga. Abdurrahman bin Auf kalau kita tengok datang dalam keadaan miskin, selepas beberapa tahun, 6 tahun, 7 tahun mampu memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan itu sebanyak 4.000 dinar duit cash, 4.000 dinar, tak termasuk kuda perang, tak termasuk unta, tak termasuk kelengkapan perang, tak termasuk baju perisai. Duit cash yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4.000 dinar. Kita 1 dinar pun tak cukup, tuan. Jangan lekat-lekat sekejap-sekejap. 1 dinar bersamaan dengan 700 ke 800 ringgit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan sehelai sepinggang setelah 7 tahun, setelah 6 tahun berjaya mengumpul kekayaan sebanyak wang cash. Itu tak termasuk lagi dalam akaun bank dia. Jangan ingat zaman hari itu tak ada akaun bank. Yang kita pakai hari ini, cek hari ini datang daripada zaman Islam. Cek yang kita pakai ini sama penama di zaman Sayyidina Umar dibuat macam mana? Pedagang dari Madinah, pedagang dari Mekah nak turun Syam, nak naik ke Syam, nak turun ke Yaman, mereka tak perlu bawa duit mereka. Pergi ke Baitul Mal, Baitul Mal akan keluarkan satu surat, cop siap. Kertas ini laku dengan nilainya sekian ribu dinar. Di bawah kertas ini pergi ke Yaman, tunjuk Baitul Mal sana, bawa keluar duit sana. Hari ini kita gunakan kaedah itu, dan kadang-kadang orang ingat dalam keuangan Islam ini, dalam muamalah Islam ini kita ke belakang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat apa kan? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang menyentuh tentang ayatul dain, ayat hutang. Satu muka penuh, kan? Satu muka penuh. Bila mana kita baca Quran, kita pandang enteng kepada Al-Quran, bukan kita dalam lain. Pandang mudah kepada Al-Quran. Al-Quran sebut apa? Al-Quran sebut idza tadayantum bidain ila ajalin musamma, bila mana kamu berhutang untuk satu tempoh waktu yang tertentu, faktubu, hendaklah kamu tulis hutang piutang kamu. Kita umat Islam pandang remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam dunia kewangan pada hari ini, ada atau tidak mana-mana institusi kewangan, mana-mana bank, mana-mana syarikat yang besar, bila mana dia ada transaksi hutang, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Ya, ada dokumen perjanjian dia. Nak order barang ke nak apa sekalipun, barang tak sampai lagi, dia ada dokumen siap. Berapa muka surat, kadang-kadang tak larat nak baca, sign initial macam tu sahaja. Dari mana-mana dia dapat dia. Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana mereka membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut faktubu, hendaklah ditulis hutang piutang yang kita lakukan, menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ini mendahului zaman. Sebab itu siapa-siapa yang belajar muamalah, berdasarkan muamalah, mana-mana ilmu syariat, kita akan dapati bahawa syariat ini mendahului zaman. Cuma kadang-kadang dibaca dengan menggunakan uslub yang lama, susah tuan. Nanti saya akan sebutkan nanti beberapa contoh. Dibaca kitab-kitab fiqh, dibaca kitab-kitab agama, dan dibacakan dengan menggunakan uslub yang lama. Kalau tuan-tuan pergi majlis akad nikah, biasa dengar taklid tak? Lafaz akad nikah itu bahasa lama tuan. Aku nikah akan nikah itu bahasa lama. Itu kalau pergi setengah-setengah tempat, nya itu pun nak kena jelas, nya tu nya mana? Domainnya itu kembali kepada siapa? Nak kena jelas. Aku nikah akan nikah. Aku terima nikahnya, nak kena sebut nya tu siapa dia? Takutnya dia niat orang yang pula. Taklid. Dalam lafaz taklid dia disebut macam mana? Saya kalau Terengganu tak ingat, hamba tak pergi majlis akad nikah. Taklid disebut macam mana? Jika saya tidak berkedudukan akan dia,
dalam tempoh 3 bulan. Sama ada macam mana ayat dia. Kadang-kadang orang dengar tak faham tuan. Yang tukang lepas taklik tu pun tak faham. Tak faham. Sama ada disengajakan oleh dia. Kita pun beri kepada banyak oleh lah. Digunakan bahasa yang lain yang menyebabkan ramai orang tak faham. Sepatutnya diperbaharui dah dengan zaman yang ada ni. Saya nikahkan kamu dengan sebulan cukup. Tak perlu saya nikahkan akan dikau tak bahasa tak pakai dah. Bahasa ni dah apa nama berlalu dengan zaman dia. Sepatutnya saya nikahkan kamu dengan sebulan dengan mas kawinnya sekian. Saya terima membalas ini. Setengah tempat saya terima mas kawinnya. Terengganu dipakai lagi. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut itu. Tanya lagi kanan sah, alhamdulillah. Setengah tempat saya kena sebut nama. Nama dia Aminah binti Abdullah tahan 3 tuan-tuan. Nama dia panjang 4 angka. 1, 2, 3, 4 dengar nak sebut. Ini menyebabkan kadang-kadang kita tidak memahami fiqh syariat yang kita pelajari pada hari ini. Saya yang keempat dan saya yang terakhir pada malam ini. Al-Quran menyebut harusnya jual beli. Hadis menyebut harusnya jual beli. Cukup dah sebenarnya. Cukup dah. Ijma' para sahabat, ijma' para ulama menyebut harusnya jual beli. Okey dah, tak ada salah. Yang ini kita namakan dia sebagai dalil naqli. Dalil yang datang kepada kita dengan perkataan Quran, hadis dan pandangan para ulama. Naqli. Di sana ada hadis yang aklinya, dalil yang akli menggunakan akal. Kebiasaannya syariat ini bertepatan dengan fitrah akal manusia. Kalaulah ada syariat yang tidak bertepatan dengan akal, sama ada akal orang dewasa, ataupun urus tempat itu yang rosak, syariat tetap betul. Syariat tetap benar. Ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Syariat itu tak betul. Yang salahnya kadang-kadang manusia. Saya ingat beberapa hari lepas saya sampai kepada dalam WhatsApp tentang suatu masjid di Australia. Imam itu gay, imam itu gay. Diterima jadi imam. Gamaknya kalau kita pergi masjid itu, maknanya manusia macam itulah yang ada di masjid itu. Syarak tak terima. Walaupun ramai orang terima, syarak tak terima. Syariat kita ditetap betul dalam apa juga keadaan. Yang salahnya manusia. Yang salahnya manusia. Ini keimanan yang perlu kita sematkan dalam diri kita. Tapi kita cuba juga untuk nak memahami sesuatu dengan menggunakan akal kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu melainkan disesuai dengan fitrah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli, maka di sana ada sebab musababnya kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan jual beli. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ini serba kekurangan, serba lemah. Kita yang berada di Malaysia ini, yang kita yang duduk sini ni pun, bila mana kita nak makan, kita tak boleh nak sediakan makanan kita daripada A sampai Z, tak boleh. Nak cari tanah, nak tanam, nak jaga, nak semai, nak tuai, kemudian nak proses daripada A sampai Z, tak boleh. Kita berhajat kepada orang lain. Ada makanan yang kita makan sini, di tempat kita tak ada. Kita berhajat kepada orang yang di tempat lain. Dan itulah fungsinya, itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berlainan. Kenapa? Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Manusia tidak akan dapat hidup seorang diri, dia kena hidup bersama dengan masyarakat.
secara semula jadi. Ada tak berlaku secara semula jadi? Tak ada. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu istilah yang digunakan oleh kita. Secara semula jadinya manusia ini bergantung kepada orang lain, diberhasrat kepada orang lain. Tak ada orang yang boleh hidup sebatang kara. Kehidupannya saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Maka di antaranya ialah dengan cara perniagaan, dengan cara jual beli. Daripada jual beli itu akan wujud perhubungan, wujud hubungan perdagangan. Manusia bertemu di antara satu dengan yang lain. Kita yang berada di Malaysia bertemu dengan orang yang dari Amerika. Kenapa? Kerana urusan perniagaan. Nak beli barang dari sana, dia pun nak dapatkan barang dari sini. Wujudnya perhubungan di antara manusia. Dan wujudnya perhubungan ini maka akan lahirlah rezeki. Secara otomatiknya akan wujud aktiviti ekonomi. Kehidupan bergerak. Dan kemudian bagaimana ada aktiviti ekonomi maka adalah keuntungan. Daripada keuntungan itulah kita nak gunakan dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli ini tidak lain dan tidak bukan ialah kerana manusia memerlukan kepada hal yang seumpama ini. Allah Subhanahu wa taala tak haramkan yang benda yang diperlukan manusia tak. Allah Taala ciptakan laki dan perempuan. Allah Taala tak haramkan hubungan. Allah Taala benarkan hubungan di antara laki dan perempuan, tetapi kena ada caranya. Kena ada hukum hakamnya, kena ada peraturannya, tak haramkan. Allah Ta'ala ciptakan kita dengan sebuah kekurangan, maka kekurangan dan kelemahan kita ini ada manusia yang lain yang akan tolong melengkapi di antara satu dengan yang lain. Maka ini di antara dalil kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan jual beli. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli, kita nak buat apa? Tapi mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala nak mengharamkan jual beli. Tapi ada je dalam kehidupan kita ini perkara yang halal tetapi diharamkan oleh manusia. Ada agama yang mengharamkan apa yang dihalalkan, dan ada yang menghalalkan apa yang diharamkan kepada kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut haram, maka pasti akan ada keburukan di sebaliknya. Pasti akan ada. Cuma kita sebagai manusia sahaja yang kadang-kadang tak nampak. Kita sebagai manusia sahaja yang pengetahuan kita terlalu cetek, kadang-kadang kita tidak dapat mencapai kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu. Dan itulah perbincangan yang boleh kita bincang pada malam ini. Dan insyaAllah kita lihat seketika untuk Ramadan Al-Mubarak, dan kemudian kita sambung balik selepas daripada itu perbincangan tentang fiqh jual beli, dan kita akan masuk dalam bab rukun jual beli. Kita akan masuk dalam bab rukun jual beli. Sebelum daripada saya tamatkan perbincangan kita, kalau ada soalan, kalau ada soalan, silakan. Ya, itu main dulu. Orang lain dengan saya tak sah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya kita membeli barang secara berhutang seperti kereta? Kita beli 30,000, habis kita bayar nanti berapa ribu? Ada banyak isu sebenarnya dalam kehidupan muamalat kita yang kadang-kadang kita tidak mendapat gambaran yang sebenar. Suatu panduan yang mudah kepada kita yang kita nak guna pakai hari ini ialah bila mana kita berada di luar sana, dan hari ini kita hidup dalam keadaan kiri dan kanan kita tak dapat lari daripada hutang. Ini perbincangan yang panjang kalau saya boleh sebutkan. Sebab Islam meletakkan suatu sistem yang cukup dekat, dan di antara fungsi sistem ini ialah untuk membebaskan manusia daripada belenggu keberhutangan.
Tuan-tuan, buku kitab fiqh zakat kita akan dapati di antara asnaf ini ialah al-gharimi, orang yang berhutang. Itu isu yang lain. Itu isu yang lain. Bila mana kita nak beli kenderaan, bila mana kita nak beli rumah di zaman hari ini, kita berhutang. Dalam hukum fiqh disebutkan bahawa al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita nak menjatuhkan hukuman yang ini boleh, yang ini tak boleh, kita dapatkan gambaran terlebih dahulu macam mana benda itu berlaku. Kita dapatkan huraian terperinci macam mana benda itu berlaku. Bila mana kita nak beli kenderaan, ada beberapa kaedah yang kita boleh beli kenderaan. Antaranya kita boleh beli secara tunai, dan tak ramai yang dapat melakukan hal yang seumpama itu. Majoritinya ialah berhutang. Maka di hadapan kita ada dua pilihan. Saya kira ini bukan pilihan, sebab kita tak masuk lagi perbincangan riba ini. Kalau kita masuk perbincangan riba, harapnya kita akan dapat masuk secepat yang mungkin perbincangan riba, supaya kita dapat gambaran kenapa benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dosanya cukup berat, akibatnya di dunia dan juga di hari akhirat bagaimana barakah yang disekat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan riba ini. Maka di hadapan kita pada hari ini, apa yang boleh kita lakukan ialah kita memilih sistem perbankan Islam. Saya kira itu bukan alternatif, itu kewajipan kita untuk pergi kepada haluan itu, untuk pergi ke jalan itu, mengambil sistem kewangan Islam dalam apa juga urus niaga yang kita lakukan. Maka bila mana kita nak beli kenderaan, pilihan yang ada di hadapan kita hanya satu sahaja, sistem kewangan Islam, sistem perbankan Islam, bank-bank Islam. Bila saya sebut bank Islam, dalam faham bank Islam Malaysia berada ada 16 bank Islam dalam negara kita. Kita kena cari sendiri lah. Bila mana kita beli kenderaan, maka di sana ada kontrak dia. Apa kontrak dia? Dalam bank konvensional, dia akan tawarkan kepada kita hire purchase. Apa nama? Kontrak sewa beli. Bank Islam pun sewa beli juga. Cuma kadang-kadang digunakan perkataan Arab yang dibakar orang tak faham. Aicap dia pakai al-ijarah thumma al-bai'. Sewa sampai satu tahap kita akan beli barang itu. Ini yang kita buat. Ini yang dilakukan oleh bank-bank Islam. Jadi apa yang tuan-tuan buat, setiap yang tuan-tuan beli itu, kereta itu bukan milik tuan-tuan lagi. Kalau kereta bukan milik tuan-tuan lagi, tuan-tuan menyewa kereta itu sehinggalah cukup tempoh, maka di sana akan ada kontrak pembelian. Akan ada kontrak pembelian. Sebab kadang-kadang bila mana kita nak masuk dalam mana-mana akad, yang ini kita akan bicarakan dalam rukun nanti. Rukun nanti kita akan bicarakan. Jadi 3 rukun: al-aqidah, as-sirah, al-ma'qud alaih. 2 pihak yang berkontrak, bentuk kontrak, dan kemudian subjek kontrak. Kita akan bicarakan. Situ akan bicara. Jadi kontrak yang berlaku ini ialah sewa beli. Isu mahal ataupun tidak, bank fungsi dia adalah mencari keuntungan. Kena faham elok, bank bukan badan kebajikan. Dia bukan badan kebajikan. Kerja dia adalah mencari keuntungan. Tanyalah bank mana-mana pun, Islamik ke konvensional ke, kerja dia mencari keuntungan. Kalau kerja dia beri bantuan dana kebajikan, tak ada orang nak tak duit di bank. Jadi kena faham tuan-tuan. Cuma yang kadang-kadang bila mana kita tak faham, itulah yang menyebabkan kita pertikaian. Saya kira ini perbahasan yang panjang. Cukup saya sebutkan bahawa di hadapan kita ada bank-bank Islam, dan itu kewajipan kita. Yang pertama, nak selamatkan diri kita daripada terjebak kepada riba. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wajib tolong menolong sesama kita dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan haram tolong menolong dalam perkara dosa
Jadi kena faham kontrak dia itu. Yang kita beli itu kenderaan itu di hujung nanti barulah dia akan menjadi milik kita. Maka pada waktu itu kalau terpaksa nanti di antara syarat orang yang berjual beli ayyakuna rasyidan, dia adalah seorang yang bijaksana. Jadi kena ukur baju sendiri dulu. Nak beli sesuatu kena ukur baju sendiri dulu. Kena timbang taruh balik. Adakah ini suatu keperluan ataupun dia suatu kemahuan? Kena timbang-timbangkan dulu. Sebab tu bila kita bincang fiqh, dia cukup menarik. Cuma bila saya terpaksa pergi kan, rukun orang yang berkontrak, nama syarat orang yang berkontrak disebut sebagai waras dan bijaksana. Kita fiqh bincang banyak, berakal, boleh menguruskan harta dengan baik dan dibukti setakat itu, tuan-tuan. Saya bila mana saya baca, saya dapati bahawa yang disebutkan dengan waras dan bijaksana ini dia pergi lebih kepada itu. Maknanya bila mana kita kata bijaksana, bila mana kita kata cerdik, maknanya dia kena tahu ilmu pengurusan keuangan. Dia kena tahu kalau dia bermuamalah dengan bank, apa kontrak-kontrak yang digunakan dengan bank. Dia kena tahu hak-hak dia. Dia sudah undang-undang ni macam mana, yang boleh atau tidak bank charge kepada dia macam ni, boleh atau tidak bank tarik kereta dia bila-bila masa. Dia kena tahu. Itu dimaksudkan dengan waras. Kena sesuaikan perbincangan fiqh dengan zaman yang kita ada. Kalau kita baca sekadar macam tu dan kita berhenti setakat itu, kita akan ke mana? Kena sesuaikan. Boleh menguruskan harta dengan baik. Pada ada nak beli kenderaan, kena ukur baju ibadah sendiri. Kalau dunia dalam dunia keuangan hari ini dia ada apa yang disebut sebagai kadar yang boleh hutang. Dipanggil DSR. Ratio belakang kadang-kadang ada DSR itu bagian. Jadi kadang-kadang yang ditentukan kepada kita itu kadar maksimum kita boleh hutang. Ada orang yang dia ambil kadar maksimum. Itu yang masalahnya. Jadi kena faham kenapa fiqh sebut ayyakuna rasyidan. Kena jadi orang yang pintar. Disebut jadi orang yang pintar ini bila mana kita nak beli sesuatu, kita tahu sesuatu itu dia keperluan, dia bukan kemahuan. Dia sesuai dengan kita. Dia maknanya bila kita ambil, dia tidak akan membebankan kita. Maka ini yang perlu dipahami. Itu dalam bab jual beli kenderaan. Dalam bab rumah pula, kontrak yang kita pakai pada hari ini kebiasaannya jual beli lah. Kebiasaannya jual beli, saya kira berbahasa yang kita akan sambung pada perbahasan yang banyak. Boleh tak? Okey? Ada lagi? Tak ada? 9-10 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li jalali sultanik. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbalan. ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحقنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيره ولا نحمل شيئا سواك واجعل لك مقصودا علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا